Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi kita di rancangan Solusi Niaga yang disiarkan secara langsung daripada Studio Planet Mahir Damansara Perdana. Pada malam ini kita ada tetamu istimewa bersama dengan kita, seorang ketua pegawai eksekutif. Tapi sebelum tu saya nak beritahu kepada anda yang masih belum mengetahui apa itu rancangan program Solusi Niaga ini yang dibawakan oleh Planet Mahir. Rancangan live kita ini telah disiarkan selama 2 bulan dan ia menampilkan pemain-pemain industri yang mempunyai yang menawarkan solusi untuk membantu usahawan-usahawan kita di tanah air. Sebelum pada ini kita dah ada ramai tetamu-tetamu baik daripada syarikat-syarikat telekomunikasi, daripada trainer-trainer, mereka yang menawarkan solusi-solusi digital kepada para usahawan, dan ini merupakan satu keunikan program ini di mana Planet Mahir sebagai sebuah syarikat digital teknologi digital yang ingin membantu para usahawan di luar sana yang ingin berjaya, yang baru memulakan perniagaan dan sebagainya, untuk sama-sama mendapatkan manfaat daripada pemain-pemain industri ini. Jadi Alhamdulillah pada malam ini kita bersama dengan seorang yang merupakan sahabat saya juga, saudara Azhari Wahid, yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM. Selamat datang saudara Azhari ke Planet Mahir. Terima kasih Datuk. Terima kasih kerana menjemput kami pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kita pada malam ini. Malam ini kita akan membicarakan tentang geran ya. Usahawan bila dia dengar geran ni dia akan seronok sikit. Orang nak bagi duit. Yeah. Tapi malam ini kita nak membicarakan secara serius bagaimana Akademi Usahawan Mikro ini, bagaimana saudara Azhari ini yang mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam membantu program-program untuk membantu para usahawan, bagaimana program grant digitalisasi ini, digitalization grant ini boleh membantu usahawan ya saudara Azhari. Yep. Kalau boleh saudara Azhari perkenalkan diri dan juga apa yang boleh kita sama-sama membantu usahawan pada malam ni. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk dan tim Planet Mahir kerana menjemput saya mewakili Akademi Usahawan Mikro ataupun lebih dikenali sebagai AUM untuk berkongsi pengalaman kita dalam pembangunan usahawan dan juga yang lebih spesifiknya pendigitalan usahawan untuk 2020 dan 2021 ni. Seperti mana yang mungkin ada yang pernah mengenali saya sebelum ni, saya adalah pengasas Akademi Usahawan Mikro dan bertugas sebagai Ketua Pegawai Eksekutif sekarang di AUM, dan kami ditubuhkan secara rasminya pada 2014. Dah hampir 6 tahun kita bersama dalam industri, tapi sebenarnya pengalaman tu dah lebih 13 tahun, tapi officially senyap rehatnya dah hampir 6 tahun. Alhamdulillah kita jalankan pelbagai program itu seluruh negara secara dulu fizikal lah, sekarang ni 2020 ni banyak virtual. Okay. Program-program keusahawanan, dan bermula tahun 2018 fokus Akademi Usahawan Mikro daripada program keusahawanan yang mungkin dah biasa kita buat, kita fokus lebih kepada pendigitalan usahawan seluruh negara. Dan kerana kita pun Alhamdulillah dah bangunkan satu solusi digital yang saya rasa sangat menarik, yang saya akan kongsikan sekejap lagi, yang boleh bantu usahawan ni untuk berada dalam dunia digital dengan cara yang mudah, di mana mereka boleh convert saja Facebook page mereka tu kepada web store. Wow. Jadi bagi orang yang mungkin tak ada tim IT, yang tak ada pengalaman IT, perkara tu sangat-sangat memudahkan mereka lah, terutama dalam keadaan COVID-19 2020 ni, cabaran pendigitalan dan sebagainya, kita permudahkan urusan tu. Itulah pengalaman kami sepanjang officially 6 tahun dan pengalaman selama 13 tahun ni. Kita dah bertemu ramai usahawan seluruh negara, dan kami perasan cabaran utama dia adalah pendigitalan. Nak mendigitalkan perniagaan ni ialah tak semua orang peka digital kan, jadi we try our best untuk bagi solusi yang mudah lah tu. So that's basically apa yang kita buat di akademi lah. Okey. Bila kita sebut tentang pendigitalan ataupun digitalization ini, mungkin para usahawan di luar sana tu dia masih lagi blur, tak tahu, tak nampak apa itu proses pendigitalan ataupun dalam bahasa Inggerisnya digitalization, dan kenapa kerajaan kita sangat menggalakkan para usahawan ini untuk mendigitalkan bisnes masing-masing. Boleh
Saudara Azhari cerita sikit mengenai latar belakang dan juga cabaran dan juga isu semasa kenapa berlaku demikian. Okey, yelah sebut pasal pendigitalan tu, nak sebut pun dah berbelit lidah juga tu. Jadi sebenarnya antara cabaran utama lah, kita pun baru habis program tadi dengan beberapa usahawan wanita dan kita bangkitkan isu sama juga dengan media yang lain. Antara cabarannya pertamanya knowledge lah, itu ilmu. Yang keduanya bukan setakat ilmu, bila dah bersedia untuk berada dalam dunia digital, cabaran kedua dia adalah apparatus, devices dia tu. Okey. Contoh nak buat e-commerce tapi handphone pun space tak cukup, data plan tak ada, ataupun gadget tu tak settle lagi. So benda-benda macam ni saya rasa agak fundamental lah. Itu belum sebut yang pasal machine dan sebagainya, ini baru yang basic. Alright, itu antara cabaran utama dia. Dan kita juga ada isu fear of digital sebab kita tak biasa dengan dunia tu. Datang COVID-19 pula, lagilah dia terpaksa mendigitalkan perniagaan dia, which is a good news sebenarnya untuk usahawan, di mana kalau mengikut kajian IBM yang baru keluar dekat SBA, Small Business Administration di US, pendigitalan ni dengan COVID-19 ni dipercepatkan 5 tahun lebih awal. Ini kajian daripada IBM. Jadi nak tak nak usahawan kena lebih 5 kali cepat berbanding dengan sebelum COVID-19. Step ahead 5 tahun yang lebih awal. 5 steps ahead. So kalau lambat memang lagi ketinggalan lah. So this is the year 2020, masuk 2021 ni saya rasa kita memang kena peka digital, dan kami di Kredit Mikro kita mengharapkan ketersediaan usahawan tu supaya mereka boleh tahu apa solution-solution yang ada. Bukan saja di akademik pun, banyak lagi solution lain yang mereka boleh grab. Dan kelebihan kami pula, macam Datuk sebut tadi, ada mention pasal grant tu, nanti kita boleh bincang lagi lah detail apa syarat dan sebagainya lah tu. Itu cabaran utama dia. So sekarang ini menjadi keutamaan AUM sendiri, Akademi Usahawan Mikro. Bila sebut mikro ni, adakah mereka ni perlu bisnes kecil-kecilan untuk melayakkan diri mereka dibantu oleh AUM atau? Pengalaman kami dalam 13 tahun terbelakang ni, memang fokus kita pada awalnya kita bangunkan akademi untuk membantu usahawan mikro. Which is normally kalau secara definisi dia bawah 300,000 setahun lah, 20,000 sebulan lebih kurang. Jadi kita banyak revenue dia kalau mengikut syarat SME Corp lah. Alright, dan generally yang kita banyak bantu sebelum ni adalah usahawan yang ibu tunggal, home base, penjaja. So kami ni memang sangat rapat dengan usahawan yang macam ni. Jadi bila kita dapat pengalaman dengan mereka, kita duduk dengan mereka, berkongsi ilmu dan pengalaman dengan mereka, dan kita faham cabaran mereka, antaranya adalah akses kepada pasaran. Dan pendigitalan adalah salah satu daripada solusi yang boleh memberi akses yang lagi besar. Di Malaysia maupun di luar negara nantilah kalau dah sampai ke cross border. Jadi bila kita bersama dengan diorang, alhamdulillah bermula 2018 kita punya fokus switch daripada bukan mikro saja kepada SME pula. Kita banyak bantu usahawan yang memang dah buat millions of ringgit dengan eksporter dan sebagainya. Dan kita punya network pun berkembang daripada mikro kepada SME. Namun begitu, sebab by the virtue of the name Akademi Usaha Mikro tu, hati kami lebih dekat kepada usaha mikro lah. Dan pendigitalan ni kita buat benda yang basic dulu. Contoh macam tadi kita habis kelas marketplaces, WhatsApp business yang mudah-mudah dulu. Dan siapa yang layak, cukup syarat, boleh pergi ke arah yang lebih serius, terutama dalam yang grand SME business digitalization ni lah, untuk diorang grab kalau mereka cukup syarat. Sebelum pada itu, saya ingin mengingatkan ataupun memaklumkan kepada para viewers kita pada malam ini, siaran ini boleh diikuti melalui Facebook Planet Mahir, dan pada masa yang sama saluran YouTube Planet Mahir. Dan tolong share, tolong like, tolong subscribe, tolong follow, apa-apa lagi lah. Instagram Planet Mahir, YouTube Planet Mahir, dan Facebook Planet Mahir, dan juga saluran-saluran social media AUM, Akademi Usahawan Mikro. Akademi Usahawan Mikro ni dah seperti mana yang saudara Azhari beritahu tadi, dah 13 tahun dalam industri. Ada tak success stories ataupun cerita-cerita kejayaan ni, bagaimana AUM ni berjaya membantu para usahawan ni, especially mereka yang baru nak berkecimpung dalam bidang perniagaan ni, yang easily said than done, Kadang-kadang usahawan ni bila seronok nak berniaga, nak apa, tapi tidak ada ilmu, tidak ada kemahiran dan sebagainya, terus berniaga tidak mudah bagi mereka sebenarnya. Jadi boleh ceritakan pengalaman AUM sendiri, bagaimana AUM membantu para usahawan ini? Alright. Antara beberapa kisah kata orang kejayaan yang kita boleh kongsi
specifically kepada pendigitalan lah, sebab itu yang paling terkini kan. Right, antara usahawan yang pernah kita bimbing, katakayu.com ni, dia menggunakan solusi yang kita bincang nanti di gasto.com ni. Beliau adalah Puan Amy ni adalah pengusaha perabot. Alright. Amy? Amy. Bukan Amy Mastura yang nyanyi tu bukan? Bukan, setakat ni belum lagi lah, tapi mungkin lebih kurang sama tu. Okey, Puan Amy ni dia pengasas katakayu.com bersama suami dia. Alright, dan dah dalam berkecimpung dalam industri perkayuan ni agak lama, namun dia tak pernah berada dalam dunia digital. So bila dia datang program bersama dengan MTIB, Malaysian Timber Industry Board, dia teringin sangat nak ada simple je corporate website, dia kata, yang mudah yang boleh ala-ala IKEA. So alhamdulillah dia antara ala-ala IKEA. Dia nak ala-ala IKEA. Simple ni ala-ala IKEA tu simple tu. Alright. Dan alhamdulillah 2018 dia adopt antara early adopters untuk digasto.com ni, antara paling awal. Sales dia meningkat. Dia were making about hundreds of thousands juga every year. Meningkat 4 kali ganda, dan beliau memenangi award top 5 e-commerce best e-commerce seller di MDEC punya e-commerce day 2019. Top 5 bawah kementerian lah, kementerian KKMM. So I mean it's satu benda penghargaan kepada kami sebagai technical service provider, dan berjaya bantu mereka dapat sale lagi banyak hanya dengan pendigitalan yang betul. So ada satu lagi pula macam Miss Elwani ni, lagi interesting. Saya ingat masa dia datang kelas, dia datang tanpa sebarang penjenamaan digital yang baik lah. Walaupun produk ni bagus, produk virgin coconut oil, misselwani.com ni. Jadi bila datang tak ada pengalaman, dia minta bantuan macam mana nak mendigitalkan perniagaan dia, so dia guna solusi yang sama juga dengan gasto.com. Alhamdulillah produk ni dah sampai ke luar negara. Dia dah pergi ke UK, Singapura, ke Dubai. Saya ingat dia adopt di Gasto ni semasa dia nak pergi ke Dubai. Dia nak update website, dah tak erti, nak berjumpa developer pula, banyak cabaran-cabaran tersendiri. So dia call kami tengah-tengah malam, minta boleh tak saya ambil social dia besok. Tengah malam, 12 tengah malam, saya ingat lagi dia call. Dia call saya 12 tengah malam, saya nak ke Dubai besok ni, nak website tak update lagi ni. Tak apalah, you take time, tomorrow morning you just get it done. Convert Facebook page jadi website tu, maka siap website dia. So dari situ perjalanan dia dengan agensi memang sangat smooth, sebab branding dah cantik, e-commerce dah lengkap. Jadi banyak bantuan dia dapat daripada kerajaan. Kerajaan agensi kena cari dia pula. Dulu nak apply macam-macam isu. Now banyak agensi yang membantu dia, dan alhamdulillah lah, ini antara kejayaan yang saya rasa kami rasa bersyukur kami berada dalam perjalanan pendigitalan tu. Kami sebagai technical service provider, dan juga by the virtue of academy tu kita ada pengalaman membimbing. Jadi MDEC sebagai agensi yang menguruskan technical service provider ni berkenan dengan kami ni because kami ada pengalaman membimbing, bukan sahaja sebagai solution provider lah. Itu antara kelebihan tu. So maknanya AUM ini complement apa yang ditawarkan oleh perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan, yang ditawarkan oleh agensi-agensi kerajaan itu sendiri. Dan daripada cerita-cerita kejayaan Puan Amy, Puan Salwani, perempuan lelaki tak ada berjaya? Lelaki ada sebenarnya. Ada yang di Sungai Petani ni, Tuan Safirul ni, dia adalah ketua agensi insurans yang besar di Sungai Petani. Di bawah satu brand insurans ni, dan beliau dengan pendigitalan itu menggunakan sales sama juga, sales dia naik. Dia dapat, I think this year sales kalau tak silap saya 5 juta sepanjang 2020 ni. So dia antara yang kami jumpa dia terus adapt, tak payah fikir panjang-panjang. Dia panggil tim dia buat training untuk one day, kita bantu dia set up everything, dan memang dia dapat leads daripada website tu. Memang amazing lah pengalaman dia. Dia dah doing well, now doing better. Dia dah MDRT dapat 1 million lebih. This year difahamkan 5 ke 6 juta dia biasa sepanjang PKP 2020. Million dollar round table. Million dollar round table. Not even 5 times than what they did last year. So itu antara kejayaan yang kita boleh kongsikan lah. So maknanya pentingnya pendigitalan itu. Especially terutamanya apabila saudara Azhari tu semua ni, Puan Amy, Salwani, saudari terus. Puan Amy dengan Salwani tolong share malam ni. Cerita kejayaan Puan Amy dan Salwani ni. Puan Hajar Roziah nama dia, yang owner dia Puan Hajar Roziah. Nama brand dia Miss Salwani, misselwani.com. Okay. Sorry. Nama ownernya Puan Hajar Roziah. Hajar Roziah. Dia punya website dia misselwani.com. Tadi katakayu.com. Qatar Kayu. Kata katta.com.
katakayu.com. Okey. Kepada para viewers yang ingin bertanyakan soalan kepada tetamu kita pada malam ini, nak tahu lebih lanjut mengenai bagaimana nak buat proses pendigitalan ataupun nak mendigitalkan bisnes perniagaan masing-masing, boleh bertanyakan soalan di ruang komen kita, sama ada di Facebook atau YouTube. Dan selepas pada ini insya-Allah kita akan berkongsi pengalaman dengan saudara Azhari, terutamanya tentang apa itu Digasto. Yes. Digasto. Digasto. Macam nama aiskrim, bukan? Digasto. Ya, dia asal kombinasi dua bahasa sebenarnya tu, nama tu. Okey, jangan cerita lagi. Kejap lagi. Kita break sekejap. Selepas pada ini insya-Allah kita akan ceritakan apa itu Digasto. Okey, kembali kita bersama saudara Azhari Wahid dalam rancangan Solusi Niaga. Sebelum pada itu, kepada yang baru bersama dengan kita pada malam ini, sila like dan share Facebook kita Planet Mahir dan YouTube channel Planet Mahir, dan juga Facebook dan YouTube channel Akademi Usahawan Mikro ya. So tadi saudara Azhari ada memberitahu kita tentang produk
AUM, iaitu Digasto. So boleh cerita pada kita produk ni daripada mana ni, Malaysia ke Itali ke mana? Nama pun nama Italian, Digasto. Dan apa sebenarnya Digasto ini? Okay, alright. Namanya Digasto.com ni sebenarnya adalah solution digital yang membantu usahawan ni untuk memiliki corporate presence dan juga unique brand corporate presence dan juga e-commerce hanya dengan menggunakan Facebook page saja tu. Dia boleh convert Facebook page itu menjadi a proper website. Jadi dari segi maintenance issue semua pakai apps Facebook aja. Jadi kalau dia tak ada IT staff ke, dia tak pandai coding ke apa, as long as dia boleh update kat Facebook page, dia keluar dekat website. Jadi memudahkan proses penjenamaan digital dan juga untuk menjadikan dia sebagai web store company masing-masing lah. Dan website tu pun AUM yang tolong buat. Yes, sistem tu akan bantu dia untuk convert Facebook page tu, dan kami di Akademi Micro solution tu memang dah ada dalam sistem tu. Dia hanya perlu login kepada Facebook, pada digasto.com dan login dengan Facebook sebagai admin, dan dalam masa 2 minit siap complete website. So dia memudahkan solution untuk pendigitalan usahawan. Dan nama Digasto tu pun seperti saya Datuk tadi, asalnya dua perkataan, digital dan juga asto. Asto ni bahasa Itali. Yang bermaksud digital lah. Asto tu adalah assistant. Jadi kita membantu orang untuk mendigitalkan. Maka digital assistant lah. Digital assistant melahirlah idea. Ini semua tim saya punya idea ni. Digasto.com. Boleh ke website Digasto Digasto.com yang dipaparkan di skrin sebentar tadi. Selain daripada membantu usahawan untuk mendigitalkan bisnes mereka, apa lagi sebenarnya produk Digasto ni? Kombinasi Digasto ni ada dua bahagian utama. Features dia. Feature antaranya pertamanya unique brand sendirilah. Maksud dia ada katakayu.com contoh, ataupun azhari.com contoh. So itu satu penjenamaan paling utama. Jadi corporate website yang cantik. Dan dalam tu juga kita juga ada e-commerce yang complete. Dan e-commerce kami ni pula memang kita dah dah sediakan untuk mereka bersedia untuk buat cross border. Maksudnya boleh juga menjual produk dalam website tu untuk diterima oleh pembeli dari luar negara. So payment gateway yang kita dah connect sekarang ni memang accepted by almost all country. Kita ada PayPal, kita ada Stripe, kita ada juga local payment gateway. Jadi ada 3 payment gateway dah ready untuk dia mula sama ada nak jual servis dia dalam bentuk package atau produk yang straightforward produk lah. Dan complete wholesome system yang paling mudah. Maintenance dia tu hanya melalui Facebook page. Ramai orang. Semua orang ada Facebook page. Hampir semua orang ada Facebook page, ada jadi admin. Dan kita buat kajian daripada 1.58 bilion website yang ada kat dunia ni, 75% tak aktif. Website. Dia dah ada website tapi tak aktif. Jadi bila tak aktif, pacik Google dia kurang berkenan, dia kurang tarik ke atas lah sebab dia nak yang dynamic dan organik. Tapi bagusnya sistem kita, you update dekat Instagram, keluar dekat Facebook, keluar dekat website. Jadi segi SEO dah naik kat situ. Dan yang penting selain daripada information tu adalah e-commerce tu. Kita ada complete e-commerce, local dan international ready e-commerce, dan you can start selling lah. Itu yang kita permudahkan supaya orang tak rasa macam complicatednya. Nak contoh kan, tengok kat website kita orang pun kita pakai sistem yang sama. Bila kita update kat Facebook, dia keluar dekat website. Bila ada orang buat review, dia keluar dekat website. Jadi even kami sendiri pun pakai sistem yang sama supaya nak kita jivekan dengan apa yang di belakang ni lah, ada dashboard di belakangnya yang dipermudahkan untuk mereka pakai lah. E-commerce tadi tu support B2B atau hanya B2C? Kedua-duanya boleh. B2B boleh. Macam case tadi kan yang apa yang dekat Sungai Petani tu, Prime Group Malaysia, dia memang asas B2B. Dia memang bukan e-commerce, dia tak jual produk, dia services. Alright, boleh. Dia dapat leads generate melalui website dia. Dan of course dia closing dekat physical lah, jumpa meeting dan sebagainya. Itu lebih kepada lead generation. Macam Miss Elwani memang straightforward e-commerce, dia jual produk. Macam Katakayu di combination both tu. Dia ada B2B, dia ada projek dengan contoh nak buat ID office contohnya, kalau Penik Mahir punya ID contoh. Dan juga dia juga ada jual produk yang dah ready, produk perabot yang dah ready. So ketiga-tiga ni adalah contoh yang terbaik lah. Ada yang memang for the product saja, service saja, dan combination of kedua-duanya sekali. Kita boleh kata semua. Okay.
Berapa lama dah di Gasto ni? Di Gasto kita baru lancarkan 2018. Baru Okey, lagi. Alhamdulillah 2020 kita dipilih sebagai salah satu daripada technical service provider untuk yang grant business SME business digitalization grant di bawah Penjana. Dan kami sekarang ni tengah kata agresif mencari usahawan yang betul-betul serius nak mendigitalkan perniagaan masing-masing dan jika layak claim dah grant tu. Ya, ini adalah satu isu di kalangan usahawan di mana mereka tak payah nak fikir lagi dah macam mana nak buat website, macam mana nak maintain Facebook, macam mana nak mengotomasikan bisnes mereka. Betul. Dari segi HR-nya nak bayar gaji lah, nak bayar allowance lah, nak kira cuti lah. Yes. Sebab dalam saya dipahamkan dalam program digitalization grant yang diberikan oleh kerajaan ni ada pelbagai di mana angle lah areas ya. Betul. So di Gasto ni menumpukan kepada area kita lebih kepada digital marketing. Digital marketing. Kita memang fall under digital marketing di bawah MDEC punya senarai technical service provider. Alright. Yeah, so kalau usahawan berminat untuk mendapatkan servis ataupun nak apply untuk grant digitalisasi ni bagaimana? Okey, dia ada syarat. Okey, syarat utama dia daripada Kementerian Keuangan, melalui BSN, agensi di bawah Kementerian Keuangan, dan MDEC ni sebagai agensi yang mengawal kami lah, yang mengawal selia kami sebagai technical service provider. Dan kita mendapat approval daripada MDEC, alhamdulillah. Support daripada MDEC, dan kita syarat utama dia, yang pertama ni adalah dari segi sales. Itu yang paling utama kepada usahawan yang baru tahun kedua berniaga. Maksudnya tahun pertama dia kena buat sekurang-kurangnya RM100,000 sale. Jualan, hasil jualan setahun. Bagi siapa yang dah lebih 2 tahun, maksudnya tahun ketiga dan keempat, tahun pertama dan kedua tu bagusnya dia lagi rendah, RM50,000 saja. Contoh kalau dia nak apply 2021 nanti Datuk, 2020 dan 2019, minimum 50 setahun. 50,000 setahun. Mungkin tengok dekat skrin kan ada syarat-syarat dia, 50,000 setahun. Jadi memang kerjaan bagi sangat rendah. Sedia Berhad boleh apply, enterprise pun boleh apply. Sedia Berhad, enterprise boleh apply. Partnership pun boleh, LLP pun boleh. Sekarang ni kita tengah bincang mendapatkan kemudahan untuk koperasi juga untuk apply, dan ramai koperasi dah nak apply, dan peluang ni ambil lah sebab kerajaan dah bagi grant 50% up to 5,000. Maksudnya invoice tu 10,000, you boleh claim sampai 5,000. Maksudnya 5% disediakan oleh SME sendiri, PKS sendiri, usahawan sendiri, dan bakinya tu disubsidize oleh government. So di Gasto ni how much? Berapa? Kita punya package, sistem tu dapat yang saya tunjuk tadi tu, yang sistem tu, dan yang bagusnya sebab kami ada program coaching selama setahun. Bila subscribe, dia dapat coaching untuk guna sistem selama setahun. Jadi kita ada program yang kita dah susun sepanjang tahun, setiap bulan, dan bila dia join, dia boleh bawa tim dia bersama dalam sistem tu, dalam coaching, dalam training tu. Dia buat tim dan sebagainya. Dan satu lagi kelebihan kami pula yang MDEC suka, kita juga ada one day, kita panggil onboarding training, untuk dia boleh siapkan komponen dalam web store itu dalam masa sehari. Kalau ikut pengalaman kami, maksimum 3 jam je tu dah siap dah. Tapi kita letak sehari lah untuk dia tanya soalan, kan, ikut speed dan sebagainya, dan boleh bawa tim. So that package tak kira berapa ramai. Tak kira, sekarang ni virtual lagi senang lah tu. Dulu fizikal kena ada isu space. Sekarang online je. Kita dah buat banyak kali dah. Dan package keseluruhan tu dengan sistem, dengan e-commerce, maksudnya website ada, e-commerce ada, planning untuk digital marketing ada, coaching 1 year dengan 1 day onboarding tu, package yang di-approve oleh MDEC adalah bernilai 4,500. 4,500. Jadi usahawan hanya perlu invest 2,250, separuh. Jadi kalau cukup syarat sales, yang lain tu biasalah dokumen tu standard lah, dokumen yang ada kan. Dan usahawan tu kena bersedia untuk investment 2,250, dan balance tu akan diclearkan oleh pihak BSN lah. Dan for your information, untuk grant ni hanya package yang approved by MDEC saja dibenarkan. Maksudnya saya kena follow apa yang kita present pada MDEC. So that is the approved package yang kami dapat sebagai service provider. Dan saya mohon sangatlah sahabat-sahabat yang tengah menonton ni, share ilmu ni pada kawan-kawan, sebab banyak lagi grant ni tak habis lagi tu. Banyak lagi tak apply. Jadi MDEC pun tengah mencari lagi technical provider kan, dia banyak angle kan, ada 5 yang tu kan, ada 5 angle. Kami sebagai
technical semua ni, we support each other lah to make sure capitalize on this. Sebab sayang lah kalau kita ambil, government dah keluarkan duit, tahun depan dah di-announce ya, ada lagi tambahan bajet, tambahan bajet, jadi isu dia adalah kita cepat ambil lah. Dan difahamkan YB Menteri MOF dah announce tahun depan dia akan dikurangkan syarat. Saya akan dikurangkan, cuma tak ada official announcement lagi sebab belum syarat masuk. Yang dikurangkan? Syarat tu tak tahu lagi apa. Dia dah mention dengan syarat yang dikurangkan. Jadi syarat mungkin 50,000 tu turun ke, wallahu alam. Hanya pada 2021. Dia ada macam limit siapa dulu apply dapat ke? Yes. Siapa cepat dia dapat. Sebab dia ada kota, dia kalau tak silap saya lah. Last this year 50 juta. Next year ada lagi 50 juta, tapi ada combination, ada few grant dengan MDEC lah. So katakanlah dapat separuh 25 juta pun tahun ni dia target 100,000 saja usahawan dapat. 100,000. 50 juta. 2020. 2021 dia dah announce 50 juta lagi, cuma jumlah tu bergantung kepada pihak MDEC akan susun lah. Sebab ada beberapa lagi grant dalam penjana yang dikawal oleh MDEC lah. Dan kami mengharap sangatlah, ambil lah peluang ni, government nak tolong sangat-sangat dan get connected with us untuk kalau anda cukup syarat, come on board. Jadi ini adalah peluang keemasan kepada para usahawan yang masih lagi belum membuat permohonan, belum memohon, belum apply grant digitalisasi di bawah MDEC ya. Di bawah MDEC. Di bawah MDEC, MOF. Kerana ini adalah salah satu bantuan yang diberikan oleh kerajaan kita bagi membantu para usahawan di luar sana. Jadi tak payah nak pening-pening nak suruh anak buat website ke yang masih belum lagi ada Facebook, macam mana nak start buat online store ataupun online mall sendiri. Jadi di Gusto AUM ada menawarkan bantuan-bantuan ini ya. Dan kita di Planet Mahir pun kita support para usahawan untuk mencari apa lagi kemudahan-kemudahan, bantuan-bantuan. Kerana para usahawan ni bukan setakat dia nakkan kepada duit, funding, loan, pinjaman dan sebagainya, tapi juga bantuan-bantuan tu utamanya dari segi solusi-solusi yang bersifat bersifat digital, bersifat IR 4.0 sekarang ni automation. Sebab kita tak ramai pekerja yang boleh diambil pun kerana kekangan modal dan sebagainya. Sekarang ni PKP, COVID-19, masalah nak menyewa premis dan sebagainya. Jadi semua boleh kita lakukan secara remotely. Kita ada di rumah pun kita boleh tahu perkembangan bisnes kita. Kita berada di mana-mana pun lah. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan, keunikan kenapa grant digitalisasi ini dilancarkan oleh kerajaan. Jadi sekali lagi para usahawan, jangan lepaskan peluang ini. Masih banyak lagi ada lagi lah, orang bajet tu masih ada lagi. Untuk tahun ni 50 juta, 100,000 orang pertama. Tahun depan pun another 50 million. Dah mention dalam bajet 2021. Ada tambahan lagi oleh kerajaan dalam bajet baru ni. Jadi kita boleh ke di gusto.com ya. Gusto.com. Para usahawan boleh ke sana dan lepas ni kita akan bincang macam mana nak apply. Tadi kita dah dengar macam mana kelayakan, siapa yang layak untuk memohon. Lepas ni kita dengar macam mana kita nak apply, apa proses-proses dia dan bila dia orang akan dapat sama ada dia bagi cash ke bagi apa ni? Dia tak bagi cash, dia akan bayar kepada technical service provider. Dapat sistem tu lah. Dapat solusi digital tu. Once approve kita akan upgrade. Kita saksikan ada VT Ifan. We take a break. Dan selepas ni bersedia untuk apply grant digitalisasi by digasto.com. Darjah Sis TI yang mendidik. Jadi your right is basically to ease you. kalau rasa macam tak berapa nampak, ulang lagi banyak lagi ulang. Soalan nombor 2 yang popular. P kita negatif 3 kuasa 2. So kita dapat apa ni? Negatif 3 kuasa 2. Ini akan beri kita tengok ni mungkin pada sini besok ni. Jadi sama-sama kita bukan peradan kepada
teori kinetik ciri. Okey? Dan tak percaya diikat pula dengan ajaran yang disampaikan oleh So, Nabi Abu Muhammad. Bakar, kamu kena ingat dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang itu. Bandingan berkaitan dengan perumpamaan Tiang Panjang Maharaja Lela. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone, and welcome to Mahi Tutor. Okey. Jadi kita nak tahu sekarang macam mana kita nak apply digasto.com ini dan berapa lama kita boleh apa proses-proses ini, apa proses-prosesnya dan berapa lama usahawan boleh dapatkan sistem tu. Silakan saudara Azhari. Okey, terima kasih Datuk. Untuk apply ni mudah je. Anda boleh hubungi Akademi Usaha Mikro. Mungkin ada detail nombor telefon saya. Saya bagi nombor saya lah. Senang. 017-677-9886. 017-677-9886 ada dekat skrin tu. Okey. Alright, anda boleh connect saya dekat email pun boleh, nombor telefon WhatsApp saya direct pun tak apa. Nanti saya akan pass pada tim saya lah untuk take over. You can connect me dekat Twitter maupun di Instagram pun. Dan official email saya pun ada di situ ataupun Facebook page saya. Anywhere you boleh connect, tanya je pasal digitalization grant. Kita akan saya akan bagi tim saya akan take over dan kita akan filter dulu cukup syarat. Kalau syarat cukup, dokumen pun lengkap, dan bila cukup syarat baru kita akan start berkomunikasi lah. Dan isu dia kena sediakan dokumen-dokumen yang diminta tu. Biasalah dokumen SSM, IC Director, benda yang typical lah yang biasa kita nak apply. Pendaftaran syarikat lah. Pendaftaran syarikat apa semua. Dan yang penting adalah kita kena ada kalau untuk Senyum Berhad, of course kena ada latest audited report lah. Nak membuktikan sale. Audit report kena ada. Audit report kena ada untuk Senyum Berhad. Untuk yang enterprise, janji ada management account pun cukup nak membuktikan. Atau tak ada management account, bagusnya syarat dia longgar sikit. Kalau tak ada management account, dapat 2 bulan terakhir punya statement pun okey. Bank statement. Bank statement saja. Syarat macam tu, mudah sangat. Jadi kalau tak apply juga rugi lah, saya rasa dah sangat longgar dia punya syarat. Once dah ready, dah cukup syarat, ready dengan dokumen, boleh connect dengan AUM. Kita perlu collect dokumen tu dan kami sebagai technical service provider, kalau di Lembah Kelang, kami akan hantar ke BSN Lembah Kelang lah. Kalau siapa yang di luar Lembah Kelang, AUM tolong hantar ke permohonan tu. Syarat memang macam tu pun, kami yang kena hantar. Sebab kami base kat Lembah Kelang. Tapi kalau anda di Sarawak, di Kedah, di Melaka contoh dia, kita akan guide mana nak pergi, ada senarai pegawai dia, hantar direct ke BSN, cawangan negeri masing-masing, dan dia tahulah tu bawah AUM sebab ada borang dia kena isi nanti. Syarat dia mudah je, yang penting cukup syarat, dokumen lengkap, isi borang, terus hantar. Borang tu boleh didapati di website Digasto. Di website AUM ada, kita akan bagi manually WhatsApp pun ada. Kita akan update dekat Digasto punya website pun ada. Of course pergi ke BSN punya website pun ada juga. Di MDEC tak ada saja, tapi dia ada di BSN. Ada syarat sebab borang tu daripada BSN. Siapa yang kena dengan kita direct, tim saya akan take over. Kita akan buat sedikit preview. Kalau betul cukup syarat, sebab kita kena filter awal-awal tu. Nanti kan kalau tak cukup syarat pun pening juga. Betul. Kita filter awal-awal dan kita bagi borang isi dan submit physically kepada kami. Kena print lah. So for those normally yang dah boleh apply tu dah cukup syarat lah tu. Sebab kita dah di brief oleh MDEC apa yang perlu dibuat. Dan saya minta maaf awal kalau tak cukup syarat memang tak boleh nak apply. Tapi boleh lah PM tepi, ada lagi package lain kan. PM tepi ya. PM tepi je. Berapa nombor tadi? 017-677-9886. 677-9886. That's my number, my personal number. Alright, dan saya memang very reachable lah. Kalau saya tak dapat jawab pun, saya akan pakai tim saya untuk take over, insyaAllah. So apply lah, benda ni government dah bagi bantuan. Kalau tak ambil, rugilah. Kena agresif lah ambil peluang-peluang yang kerajaan dah bagi pengumuman macam ni. Dan
Kena cepat lah. Jangan dengar-dengar benda Jangan yang buang masa. Jangan buang masa. Apply. Kalau cukup syarat apply je. Tak payah fikir lah. Kami pun balik pada Melaka last week dan saya rasa ramai juga yang sebelah orang cukup syarat untuk apply. So Okay. now my team tengah kumpulkan dokumen untuk apply lah dengan BSN. Jadi ini antara apa yang dilakukan oleh AUM ya, Yep. dari segi sumbangan AUM untuk facilitate, Yep. untuk membantu memudah cara para usahawan ini, kerana yang biasa berlaku para usahawan ni dia kurang awareness, kurang kesedaran. Betul. Dia akan cakap tak tahu pun ada bantuan ni, tak tahu pun ada package ni, Right. kan. Right. Jadi itu antara, saya rasa itu antara fungsi AUM itu sendiri, Yep. untuk membantu usahawan Betul. memberi maklumat, memberi kesedaran kepada mereka tentang apa yang ditawarkan, yang diberikan oleh kerajaan, Yep. apa yang ada di sana dari segi, kalau tak tahu ni, ada 50 juta, 100,000 orang Education. pertama dan sebagainya. Yes. Dan kita asyik menyalahkan diri kita, kenapa bisnes aku gagal, kenapa orang yang dapat aku tak dapat, Ya. kan, perlu keluarkan modal yang besar untuk digitalkan bisnes dan sebagainya. Sekarang ni tidak perlu lagi fikir panjang. Kepada mereka yang seperti mana yang saudara Azhari sebutkan tadi, yang mana layak, at least perniagaan setahun ya, Setahun sekurang-kurang. 100,000 sales pada tahun pertama paling kurang. Kalau yang dah 2 tahun ke atas, 50,000 saja setiap tahun. Yang 2 50,000. tahun yang ke belakang. 50,000 macam tu. Lagi rendah. Cukup dokumennya dari segi pendaftaran syarikat. Kalau tak berdaftar tak boleh lah, kan. Tak boleh, itu memang asas lah. Asas. At least syarat. enterprise. Elite Enterprise, yes, betul. Elite Enterprise. Neighborhood boleh, perkongsian boleh, tak ada isu. Terus boleh memohon. Boleh terus mohon. Dan kalau ada soalan, kita akan bacakan soalan daripada penonton ya. Okey, soalan pertama, berapa lama masa yang diperlukan untuk dapatkan sistem tersebut? Okey. Lepas apply, berapa lama dia proses? Okey, kalau ikut syarat sebenarnya dalam 14 hari bekerja sebenarnya. 2 minggu. Alright, 2 minggu. Namun begitu, ini tertakluk juga kepada lengkapnya dokumen. Jadi kami di Akademi Usaha Mikro sebagai technical supervisor ni, kita nak pastikan bila anda hantar tu dokumen tu lengkap. Tim saya akan go through dulu, dia akan vet through. Kalau lengkap baru kita akan hantar. Yes. So kita akan tahu juga soalan yang sama akan dikeluarkan oleh BSN, mana yang tak cukup syarat. Jadi saya fokus akan 2 dokumen yang paling penting nak membuktikan sil. Macam saya beritahu Datuk tadi, SDM Berhad tolong ada latest audit report. Okay. Alright, untuk enterprise memang ramai yang tak buat benda ni, management account. Jadi kita memang terpaksa minta dia buat dulu supaya nanti bila sampai kat BSN dapat bukti sales berapa. Jadi dia tak adalah macam kalau audit, enterprise tak payah audit tu. Jadi dia ada, kau buat management account tu okey lah, dapat ada effort. Kita pun tahu ramai orang apply. So kita kena pastikan siapa di bawah UEM ni cukup complete supaya BSN tak ada persoalan lagi. Dah tengok okey, complete dokumen, dia bagi je. Memang dia nak bagi je. Itu antara kelemahan para usahawan kita, terutamanya di kalangan usahawan Bumi Putra, dokumentasi. Memang cabaran paling besar. Tidak buat akaun, tak ada bank statement pun. So bila kita minta semua dokumen-dokumen ni, kantoi. tak ada, kerana mereka gagal menguruskan perniagaan. Managing the business dengan managing the company tu lain. Yes. Kan? Dan adakah mereka ini perlu berdaftar sebagai ahli AUM atau bagaimana? At the moment tidak, tak perlu pun. As long as anda cukup syarat. Sebab bila dah dapat grant tu nanti, kita punya program tu berjalan setahun. Jadi saya tak langsung, you akan jadi usahawan yang dibimbing oleh tim saya di Akademi Usaha Mikro selama setahun. Dan alhamdulillah dah ada pengguna dah tahun ketiga dah. So, saya nampak perubahan tu memang ketara sangat. Dan kita tahu kelebihan kami di MDEC, bila MDEC terima kami punya cadangan, kita ada pengalaman membimbing usahawan. Jadi kita bukan sebagai technical supervisor je. Kita dah jalankan program keusahaan tu dah lama. Jadi itu kekuatan kami dan solusi mana-mana pun boleh tu. I mean di solusi niaga pun banyak solusi yang lain yang dia boleh gunakan. Cuma yang penting kekuatan kami proses bimbingan tu yang penting, nak pastikan dia betul-betul faham sistem, kan, tahu guna kat mana nak capitalize on the digital marketing strategi yang ada. Dan of course make sales from that. Itu yang paling penting. So itu bimbingan yang kita buat selama setahun. Every month kita ada 2 jam session minimum. Kadang-kadang kita extend sampai
berapa lama pun tak kisah. Tapi minimum memang 2 hours, memang dalam package yang kita dah nyatakan. Dan onboarding tu yang best. One day tu duduk, siapkan terus. Normally makan siap. Okey. 3 hours dah siap dah selalunya. Lagi senang kalau dia dah ada Facebook sendiri, Oh, dia dah lagi ada senang. website. Kalau dah ada Betul. website boleh? Boleh, dari website pun boleh. Kita ada cara untuk convertkan, Integrate. integrate balik benda tu balik untuk bolehkan dekat store. Sampai dari domain pun boleh. Lupa nak bagi tahu, dalam package tu memang kita siapkan domain.com percuma sekali. Oh, right. Jadi tak perlu beli domain lagi. Hosting semua kita dah cover. Okey. Kalau ikut logik lah, 2,200 investment yang dikeluarkan tu memang sangat minimum untuk setahun. Sangat-sangat minimum. Dan ambillah peluang ni since kerajaan dah approve kan, terutama Sami Putra kita ni kena peka sikit lah. Dan mereka juga akan diajar bagaimana nak buat marketing di social media ya, betul. digital marketing. Sebab fundamentalnya asas kita punya sistem ni adalah Facebook page. Jadi nak tak nak you kena pandai buat copywriting, posting. Itu kekuatan kami di akademi pula. Itu pun diajar oleh Itu dia ajar dalam memang 12 bulan tu memang ada konten-konten tu. Okey. Alright, pelan-pelan kita kayuh kan, dan kita belajar benda-benda yang basic. Dan insya-Allah tahun depan kita dah berbincang dengan beberapa agensi untuk kita lancarkan cross border e-commerce pula. Maksudnya berjual produk di luar negara. Alright. Dengan small parcel. Tanpa berada di negara Tanpa berada dengan tu dah tak perlu guna pallet ke nak pakai kontainer, tak payah. Sebab kita masih usaha kecil-kecilan kan. tak ada pasport pun tak apa. Tak apa, tak payah. Sistem dah ready untuk Janji anda boleh jual produk. Janji boleh jual, jalan je. Jadi apa lagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak merebut peluang ini amat rugi ya. Kerana seperti mana yang saudara Azhari beritahu tadi, bukan setakat kita jual sistem, bukan setakat kita tolong dia untuk dapatkan grant daripada kerajaan ini, tapi juga bimbingan, coaching dan sebagainya itu sampailah mereka berjaya selama setahun. Kalau tak berjaya juga tak tahulah. Tak tahulah. Setakat ni yang kita pegang setahun memang kalau betul serius dia jaga dan dia gunakan ilmu yang kita bagi tu memang sangat-sangat outstanding. Itu dinamakan sebagai hand holding. Hand holding sama setahun dan pegang tangan, buat on the spot lagi kan. So dan ingat balik dia ada limitation dia, ada allocation, jadi kena cepat. Okey. Jangan tunggu-tunggu lagi. 100,000 yang pertama. Itu tahun ni je. Sekarang dah berapa ribu? Kami tak dapat update terkini dari MDEC lagi. MDEC pun tak nyatakan secara rasmi lagi, tapi yang difahamkan masih ada lagi bajet tahun ni punya, dan mungkin dia akan difahamkan tahun depan, wallahualam. Bergantung pada Kementerian Kewangan lah. Yang penting mohon sekarang. Apply je, mohon apply je. sekarang. Jangan fikir apply tu now. Apply now tu je penting. Apply sekarang. Dan kita di Planet Mahir juga secara Azhari menawarkan kursus-kursus video on demand, kursus live untuk membantu usahawan, terutama apa yang saudara Azhari beritahu tadi, macam mana nak buat caption, copywriting, storytelling, branding dan sebagainya. Boleh ke website kita di planetmahir.com untuk mengikuti kursus-kursus video on demand, ataupun boleh daftar ke kursus-kursus live kita yang diajar oleh trainer-trainer profesional, certified people, certified trainers ini. Yelah, usahawan ni kadang-kadang bila sebut hand holding tu, kadang kita kena ajar from A to Z. Macam mana nak ambil video produk, macam mana nak ambil gambar produk, nak masukkan dalam Facebook, kadang-kadang resolusi tak kena, angle tak kena dan sebagainya. Macam-macam lah isu-isu ni. Seperti mana yang kita katakan tadi pada awal tadi, bahawa jika tidak ada ilmu, tidak ada kemahiran, it's not easy. It's not gonna be easy. Tidak akan mudah bagi kita untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Dan sekarang kita ada satu peluang untuk membantu kita, iaitu di AUN, di gusto.com, membantu kita untuk mendigitalkan bisnes kita, insya-Allah. Insya-Allah. Akan dapat membantu para usahawan. Dan saya rasa ada satu lagi soalan, kita ambil satu lagi soalan daripada penonton, daripada Syifa, ni Irfan Zairi. Apa beza di Gusto dengan platform e-commerce yang lain? Sebab seperti mana yang kita tahu, saudara Azhari, banyak sekali digital platform e-commerce, online store dan sebagainya di luar sana. Apa keunikan di Gusto ini? Antara keunikan paling utama, sebab kita menggunakan platform yang ada di tangan kita, iaitu Facebook page. Jadi isu ramai orang nak buat website contoh dia tak tahu nak buat page macam mana, coding lah apalah, so dia terpaksa engage developer. Nothing wrong with that, go ahead, tak ada masalah. Cuma isu dia bagi usahawan micro dan small, contoh dia SME ni, dia perlu ada tim yang besar. Kita hanya guna Facebook page tu, convert dalam masa 2 minit siap.
complete website. Okay. Dengan Convert into website. Convert into website. Jadi kerja kita update kat Facebook page, which normally kita ada handphone kan, kita boleh update, ambil gambar dengan Datuk, contoh update kat Instagram, keluar kat Facebook, keluar dekat website. Kenapa pentingnya keluar kat website? Pakcik Google akan tengok you punya keyword-keyword yang tertentu untuk menaikkan ranking. Sebab most of the alumni yang kita pegang selama 3 tahun ni, bila kita search dia punya brand tu memang keluar first ranking. First page. First page. Jadi dah senang, orang dah kenal. Jadi mudah, tak payah nak pening kepala nak update. As long as anda, saya minta 2 skill aja daripada semua usahawan yang ada ni. Pertama, pastikan anda pandai cut and paste. Cut and paste. Itu je. Yang perlu ada skill tu. Yang kedua, kena pandai drag and drop. Okay. Itu je. Dapat cut and paste, drag and drop, settle lah kerja. Ini siapa pun boleh. Semua boleh kan. Dan sekarang era di mana semua orang ada smartphone ya. Dan era di mana internet connectivity itu berada, capaiannya lebih mudah sekarang, ada wifi dan sebagainya, maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mendigitalkan bisnes kita. Betul. Correct. Dan last kali soalan kalau ada, so prosesnya 2 minggu untuk daripada mula kita start apply sampailah tahu keputusan dan kita akan update lah. Dia boleh buat trial dulu sebab trial kita pun memang 2 minggu. Jadi dia boleh pakai trial dulu the whole system dan kemudian bila dah approve by BSN, kita akan upgrade full version dan dia boleh enjoy the facility yang ada. Sangat mudah lah. Ini antara saya rasa solusi yang memudahkan usahawan untuk berada dalam dunia digital. Anda ada penjenamaan digital yang baik melalui website corporate, contoh macam planetmahir.com atau azariwahid.com contoh dan anda juga ada yang penting e-commerce system tu. Dah ready untuk cross border. Jadi payment gateway-nya dah semua ada. complete dah tu. Orang boleh terus beli yes. produk kita di situ, tak payah nak pening-pening lagi nak cari platform lain lagi. Providers. Yes, dah ada dah. Okey. Soalan terakhir daripada saya, ni bukan daripada penonton, daripada saya sendiri. Jika ada mana-mana usahawan yang apply malam ini melalui yang menonton macam kita pada malam ini, maybe AUM nak bagi special ke? Okay, good. Thank you Datuk. Saya menunggu soalan itu sebenarnya Datuk. Itu soalan cepumas. Okay. Tak ada dalam skrip. Tak ada skrip. Alright. Bagi siapa yang yang 20 yang pertama yang apply grant dan lulus, alright, kita bagi satu lagi platform virtual mall. Virtual mall extra platform yang dia boleh ada 3 cara. Dia boleh ambil produk daripada luar negara untuk supplier daripada negara, of course China dan juga lokal. Alright, yang keduanya dia boleh juga ambil produk dropship, letak dalam sistem tu for tu yang malas nak simpan stok. Alright, letak produk nak mencantikkan lagi virtual mall. Dan yang ketiga, dia boleh letak produk dia sendiri yang boleh auto synchronize dengan Shopee dengan Lazada. So sistem ni pun bernilai up to RM600 setahun. But for those yang first 20, siapa yang menonton Suci Niaga dengan Perdana Mahir ni, grab the chance. Siapa yang dapat yang first 20, kita sponsor benda tu untuk anda. Alright. Itu RM600 setahun dia punya application RM600 setahun. Jadi kalau orang beli dalam Shopee dan Lazada, dia terus automatically dia tolak daripada stok. tolak stok. Yes. Jadi automatic so, tak payah nak synchronize. pening nak kira stok malam ni berapa orang beli, dan esok nak kena tambah lagi. Ada 4 store. Satu dekat Diga Store sendiri, dia punya website sendiri yang boleh cross border. Satu di virtual mall dia, satu di Shopee, satu Lazada. Ada 4 kedai. Jadi grab lah opportunity for those yang hanya kepada first 20 saja. Alright, dan cepat-cepat grab dan kita offer ni kepada 20 yang pertama approve dan termasuk dengan bimbingan sekali. Itu yang paling penting. So kepada 20 orang yang pertama malam ini, subscribe dengan delgasto.com. Yang menonton rancangan kita pada malam ni boleh letakkan hashtag Planet Mahir. Yes, definitely, please. Ataupun hashtag Solusi Niaga. Dan boleh WhatsApp terus saudara Azhari. Dan akan dapatkan semua perkhidmatan services virtual mall dan sebagainya secara percuma. Yes. Jadi tak payah nak tunggu lama, tak payah nak fikir-fikir lagi dah. Malam ni terus message saudara Azhari ataupun boleh email ataupun boleh message di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Twitter, yes, anywhere. Ini adalah satu peluang keemasan yang kita bagi kepada special istimewa kepada para penonton kita pada malam ini. So last kali saudara Azhari boleh ataupun ada anything yang
nak diberitahu kepada para usahawan? Pertamanya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk dan tim Pelik Mahir bagi peluang untuk solusi niaga malam ni. Saya rasa satu sesi yang baik untuk memberi pendedahan kepada PKS untuk tahu apa solusi yang ada dekat dalam market, dekat dalam pasaran, dan kami antaranya yang menawarkan di gasto.com ni. Dan saya sebagai pengasas AUM, saya mengharap juga usahawan-usahawan yang dah ambil solusi ataupun tak ambil pun, pertama tolong apply grant tu dulu sampai cukup syarat. Alright. Yang kedua, communicate direct dengan saya dan tim saya nanti untuk sediakan dokumen dan sebagainya. Ambil peluang sebab dia ada limitation ya, 100,000 yang pertama je. Dan for those yang nak belajar, sebab kami ni macam constructor untuk website dia, dan di Pelik Mahir ni ada banyak sangat konten saya tengok yang anda boleh belajar, ada video konten yang anda boleh subscribe dan belajar. Semua pakar-pakar tu memang sahabat-sahabat saya juga. Saya tahu dia orang pakar dalam bidang masing-masing. So Lepas ini video Saudara yes, Azhari confirm akan ada. keluar tu. Itu memang satu kewajipan saya 2021. Alright. So please apply the grant, subscribe to solution yang ada di Pelik Mahir untuk complement apa yang dah ada di akademi, dan saya harap cepat bertindak. Sebab limitation dia makin lama makin ramai orang tahu lah tu. Dia makin ramai orang akan apply. Lambat tinggal, that's the issue dia. Right? So sekarang kita tidak ada masa lagi kepada orang yang slow, yang lambat, nak fikir banyak. Yes, buat dulu. Dapat tak dapat tak kisah, bukan rugi apa-apa pun. Apply dulu. Tu je lah. So terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Azhari yang bersama dengan kita pada malam ini, yang saya rasa merupakan satu program ataupun satu sesi yang amat bermanfaat ya malam ni. Kita bicarakan tentang grant digitalisasi, grant pendigitalan yang yang diberikan oleh pihak kerajaan melalui AUM, melalui digasto.com. Jadi jangan tunggu lama-lama. Malam ni terus message Saudara Azhari kita ataupun kepada kita sendiri di Pelik Mahir. Sama-sama kita membantu para usahawan, sama-sama kita membantu diri kita sendiri. #kita tolong kita. Jadi terima kasih kepada semua para penonton yang telah bersama kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan dalam program Solusi Niaga. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.